Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Tepat jam 8, kita test audio dulu. Sound okey eh? Okey Ken, Ahmad Syah, Sharon. Okey cantik. So kita akan mulakan tepat jam 8. Kalau ada apa-apa soalan boleh type dulu. Lepas tu kita baru kita start. Muka pun nampak atuk perut buncit. Okey lah ni. Nanti saya tukar gambar. Okey. So kita akan mulakan tepat jam 8. Ada apa-apa soalan boleh type dulu. E ambil mana? EA ambil mana? Oh. Asal hilang? Ada lagi tak skrin? EA ambil PM tepi. Okay, PM tepi. So, bolehlah untuk Julai punya. Nanti PM Habis webinar terus PM. Okay. Tu janji yang hampir dicapati. Hampir lah. Nasib baik dah siap. Okay. Sekejap lagi kita akan mulakan. Okey. Baiklah. Mari kita mulakan. Boleh dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey Ramzam. Waalaikumsalam. Dah ada tak? Ada Hello 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 hello. Okey. Ada Syukur Awad, Ahmad Syah. Okey cantik. So topik kita pada hari ini adalah mengenai dengan basic concept of trend ataupun secara mudahnya yang kita kenal pasti mengenai structure. Structure pasaran Ini adalah asas apa-apa teknikal yang kita nak gunakan.
Ini dia punya core, dia punya paling penting. Bagaimana nak kaya cepat? Korang, ada orang tanya macam mana nak kaya cepat? Ada yang nak bagi suggestion? Ni Ahmad Shah tanya. Macam mana nak kaya cepat? Ada Ramzam? Ada skim apa? Syukur? But ada skim apa nak bagi kat offer kat ni? Tak ada. Tackle anak sultan, beli 4D. Okey. Nak kaya cepat rasanya bidang ni bukanlah kalau kebanyakan kalau saya kenal masa tahun 2012, apa tragedi 2012? 2011, 2012 ada siapa-siapa tak? Siapa-siapa ada siapa-siapa ingat lagi tak? Apa tragedi 2011, 2012 yang memang seluruh Malaysia punya tragedi lah. Awi, JJPDR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fazli. Apa cerita dia? Okey. Baru kenal Forex 2020 bulan 2. Okey, kalau siapa ada dengar cerita pasal pelaburan-pelaburan 2011 2012 pelaburan emas rasanya kan. Yang itu ramai tu yang nak tutup lubang hasil daripada kerugian emas terus lompat ke dalam forex dengan harapan dapatlah tutup lubang. Tetapi bila kita dalam keadaan emosi yang tak stable, kita apa kata dalam keadaan tertekan, memang tak jadi memang tak jadi mana. Itulah saya ramai member yang fail dekat situ, lompat ke forex dengan harapan dapat tutup. Tapi memang tak ada tutup, makin terbuka, makin terdedah, ternganga, tergolek semua ada. So benda ni bukan tempat yang kita boleh cepat kaya. Tapi tempat yang senang mudahlah kita nak bagi tahu adalah tempat yang kita boleh gunakan untuk buat duit. Tempat yang kita boleh gunakan buat duit. Tapi dia ada bermain dengan emosi juga bila kita menggunakan duit apa. Pelaburan emas tu. Itulah. Tu famous masa tu So kita berbalik pada cerita tu. Kita untuk forex ni dia mesti kalau contohnya kita cakap nak buat duit lebih mesti kena gunakan duit lebih. Kalau kita menggunakan duit simpanan, duit emergency memang tak jadi apa-apa. Memang susah. Sebab kita tak sanggup untuk rugi. Sebab ini adalah bisnes yang kalau kita tak in control, memang habis. Okey, tragedi pelaburan. Pelaburan yang tak mendatangkan hasil langsung. Macam cepat kaya jugalah. Okey, macam kat Johor ni ada macam-macam ni. Ada scam-scam ni. Alright. So untuk technical, bila cerita pasal technical, ini adalah topik yang paling penting. Topik yang pertama sekali yang perlu kita kuasai, iaitu kenal pasti structure. Apakah structure yang kita nak trade, apakah structure yang kita nak mainkan. Okey, sebelum tu, jom kita tengok dekat ni kejap mana pergi dia? Okey. Nampak tak? Kita ada belum pelaburan. Kejap. Mana saya punya? Okey. Ni. So, jom kita lihat permainan untuk hari ini. Apa currency yang paling kukuh pada hari ini? Jelas. Euro. Euro dalam keadaan yang paling kukuh. Sejak daripada pagi tadi nampak macam market ada masa pagi pagi betul dalam pukul 8 9 pagi
market dalam keadaan kecewa sikit. Maksudnya ada negatif sedikit disebabkan cerita pasal COVID lah. Takut kepada demand ataupun second wave yang kemungkinan besar akan berlaku di US dan negara-negara di Europe. Europe belum dekat US dan beberapa a few dekat Asia. Okey, dekat China, Jepun, Korea, tu. Negara-negara yang kita nampak ada sedikit spike bacaan untuk jangkitan positif COVID. Okey. Dan di US, diorang tutup balik Tutup balik apa? Tutup balik pub, uh, tempat-tempat pantai, okey. Apa dekat tu California ke dekat mana? Dia ada tutup balik. Maksudnya sebelum ni dah buka. Sebelum ni buka sebuka-bukanya dan kali ni tutup balik. Pub, tadi ada a few yang dia tutup balik. Tempat bercuti, tempat tepi pantai, tu yang diorang tutup. So, kesan agak membimbangkan kepada market, kepada pasaran, yang menyebabkan harga minyak jatuh 37 ke $37 sebab paling tinggi setakat ni 41. Jatuh sedikit dan pada sesi Europe dia recover balik. Texas, dekat Texas. Okey Ahmad Shah, patutlah Zuli patah balik tak jadi GM Field. Ada baru isi minyak. Minyak kalau kita nampak sekarang dia macam sideways dekat level 35 hingga 41. Tu dalam range dia, maksudnya range sideways dia. Korang boleh perhatikan kalau dia break up mana-mana arah, itulah dia punya arah sebenar. Arah next. Okey. Tapi untuk semasa market masih lagi tertekan dengan bacaan yang agak pecah rekod 10 juta dah COVID dah 10 juta yang positif, 500,000 mati. So market menjangkakan kemungkinan ada second wave. Kemungkinan ada second wave tapi kebanyakannya terlalu optimis terhadap V-shape recovery. Maksudnya kan hari tu pasaran jatuh kan. Sekarang ni recover. Memang akan naik je. Tu yang diorang akan diorang tengok pasal COVID ni. Dan dia kata COVID ni memang macam gitulah. Akan ada orang positif, yang akan ada orang yang mati selama setahun ni selagi tak jumpa vaksin. Okey. Itulah COVID. Bursa pun healthcare naik hari ni. Betul bursa pun naik sedikit pada hari ni. Betul, market agak positif. Kalau kita lihat di pasaran indeks agak positif. Cuma yang paling lemah pada hari ini JPY, GBP, USD. Ni tiga GBP ada isu yang ketiga pasal Brexit semula. Okey, ada headline pasal Brexit. So pasal vaksin. Betul. Selagi tak jumpa vaksin, dijangka dalam setahun 2 tahun. Selagi itulah diorang akan macam tak mengendahkan macam rasa relax dia. Dan yang korang boleh tengok adalah harga saham boleh dipanggil spike naik tau. Maksudnya masih lagi dalam keadaan yang tinggi. Walaupun ada kebimbangan tentang COVID tu akan menyebabkan demand dan menyebabkan ekonomi lumpuh seterusnya. Lumpuh teruk. Untuk next ni kalau second wave ni kalau berlaku, kemungkinan memang lumpuh kebanyakannya. Kebanyakan negara lumpuh. Yang kalau tak silap Malaysia boleh kerugian hampir trilion. Trilion ringgit kalau kita tutup balik ekonomi. JPY melemah maknanya indeks stok akan naik kan. Cuba tengok dulu dekat tu. Tak semestinya. Cuba kita tengok dekat ni. Okey, pasaran euro pula Asia semua jatuh. Waktu Asia. Ni. Waktu Asia jatuh. Kita tengok waktu euro. Euro dah bounce balik. Faham Waktu Asia dia orang ada bimbang sikit tau. Maksudnya takut-takut lagi . Ui,
waktu weekend bacaan dekat US gila-gila babe. Pecah rekod 40,000 pada hari apa lah? Hari Jumaat. Dan turun sedikit. Hari Sabtu turun sikit. Hari Sabtu maintain. Hari Ahad turun sikit dan hari ini dah start rendah. Maksudnya baru 2 hari. 2 hari berturut-turut yang menunjukkan bacaan sedikit merendah. Sikit jatuh. Tapi dekat Brazil masih lagi menaik. So benda tu sebenarnya membimbangkan. Kemungkinan akan ada total lockdown. Okay, total lockdown. Okay, KLCI hijau. Kita tengok US. Kita tengok US lah. Pasaran dekat US dia punya apa kata pada waktu US nanti. Future market. Kita lebih ke arah sana. Okey, ni apa cerita? Dekat Euro. Euro lebih kurang positif. Duit dah habis nak cover. Betul. Kita tu yang kena open balik ekonomi. Okey, untuk Forex Factory, minggu ni rasanya minggu NFP. Kalau tak silap lah. Okey, silap. Minggu depan. Betul. Minggu ni hari Khamis NFP kita hari Khamis. Nanti tanya Zuli sebab apa? Sebab untuk kali ni sahaja. Tapi itulah macam mana sebab kita selalunya ada NFP punya webinar ni pukul 8. Tengok macam mana pada minggu ni. Adakah webinar saya digantikan dengan NFP ataupun macam mana? Jumaat US cuti 4 Julai. 3 Julai baru US Merdeka. US Merdeka Bank Holiday, betul betul. US Merdeka minggu ni kan sebab Jumaat tutup. Betul. Ni tutup US. So kita NFP awal sehari. So 2 hari bulan hari Khamis. Alright. So apa lagi FOMC minute meeting kita ada pada hari Khamis pagi juga. So pada hari Khamis mungkin akan meriah. Kanada bercuti pada hari Rabu. So hari Rabu ada bacaan untuk Kanada tak? Kanada tak ada Dia hari apa? Kanada punya tu minggu depan Ya employment untuk Kanada minggu depan. Okey, minggu ni news dia tak berapa, maksudnya Kanada tak ada impact sangat lah. Maksudnya kalau tak dia sekali tau. Tapi dia extend pada minggu depan untuk Kanada. So memang USD saja seorang-seorang yang ada news besar pada minggu ni. Okey, korang boleh update cerita-cerita market dekat Forex Live. Korang update saja dan saya menggunakan benda lah ni, Finviz untuk tengok keadaan currency satu persatu. Okey, jom kita lihat kepada minggu ni punya minggu lepas punya hasil. Okey, minggu lepas punya hasil bagus dengan kata perform. GBP CAD, GBP USD, GBP JPY. Siapa yang ada tanya GBP NZD, sebenarnya GBP NZD pun cantik tapi sebab itu tak termasuk dalam pilihan kita pada minggu ni. Kita pilihan pertama GBP CAD, pilihan kedua adalah GBP USD dan GBP JPY. Masing-masing tutup dalam keadaan positif. Okey. Perform diorang bagus. Dan kita lihat kepada keseluruhan performance kita. Performance kita by week 0.65, by position 0.61. Okey? 0.61 by position. So, secara keseluruhan, apa yang kita boleh cakap, untuk setup menggunakan Renko SNR ni, support resistance menggunakan Renko ni, masih lagi perform, mantap. Okay, win rate 69.64. Okay, dan hasil kepada minggu kedua, minggu keempat 71% dan ekspektasi minggu keempat 0.59. Okay, 0.45 kalau kita lihat kepada bacaan minggu ni minggu ni 71%. Yes, dan kita lihat kemungkinan 0.45. Bukan kemungkinan. Ekspektasi kita adalah 0.45. So minggu ni agak cantik juga. Okay. Performa webinar EA review lah sekali. Untuk minggu lepas EA
Ni saya kena kosongkan semula sebab saya tak prepare. Okey, nanti saya kosongkan semula, kita buat daripada awal. Okey, kalau macam minggu lepas saya pasang dekat mana ah? Dekat GBP CAT GBP CAT. Okey, dan position yang diambil pada minggu lepas adalah sell. Risk reward saya letak $100 dan hasil dia 4 kali setup. Minggu lepas GBP CAT 4 kali setup dan pada minggu ni saya dah masukkan sebenarnya. Tapi boring Baru buy seketul dia dah ke atas Ni kan baru sell seketul dia dah kat bawah. Okey? Baru masuklah atas sikit ada. Tapi baru masuk seketul dia dah ke bawah. Okey? So tunggu je lah sampai ke TP. Tu tunggu TP. Tak dapat lah nak tunggu dia close berdasarkan percentage. Okey, tadi apa cerita? Minggu lepas 4 setup. So kat sini kita boleh letak tukar pada setup kot. Setup. Berapa kali setup minggu lepas dapat 4 setup dan kita punya profit berapa 36, 14, 10. Lepas tu saya close maksudnya dia dah close overnight hari Jumaat. $2. Okey, berapa tulis kat sini 36 campur 12 campur 10 campur 10 campur 2. Okey. $60. So $60 bahagi dengan 100. Bahagi dengan 100 ini. So 0.6. So minggu lepas untuk GBP CAT 0.6. Satu lagi apa saya? Kejap Dah try account real? Dah. Ni account real lah ni. Ni saya masukkan $100. Dan account ni pun saya masukkan $100 juga. Sebab minggu lepas dah buka account untuk tu. So ni masukkan $100 kat situ, masukkan $100 kat situ. So biarkan dia berjalan. Okey, satu lagi saya tak ingat Apa Oh, saya masukkan Eurochef. Eurochef. Eurochef saya profit tu dalam berapa dolar dia? $12 kot. $12. $12, $14. 10 dan $2 close. 12, $14. Bahagi 100. Okey, apa yang korang boleh nampak kat sini adalah ni expectancy. Tengok yang ini. Webinar EA baru boleh share. Nanti boleh. Nanti saya PM tepi. Boleh PM. So, korang kena rekodkan ni. Okey? Ni minggu ke berapa Minggu semalam minggu berapa? Jun 4 kan? Minggu keempat. Week keempat. Week 4 Jun. Okey. Nanti buat semula. Ni padam semua sekali. So, kita buat semula. Alright. Ni minggu lepas. So, apa yang korang boleh dapat daripada buat rekod ni? Apa yang korang boleh dapat adalah tengok ni expectancy. 0.37. Okey. Korang merisikokan 100 tau. Merisikokan 100. Next hari ni pun, pada minggu ni pun kita risikokan 100 untuk satu pair. Yang ni pun nanti, yang ni kita padam semua. Padam. Okey. Pair tadi apa? GBP. Apa tadi? GBP AUD. Apa satu lagi? Euro GBP. Euro GBP. So yang ini. Yang ni yang saya masukkan. Position. Sell. Yang ni pun. Ni buy. Alright.
So risk reward 100. Yang ni risk reward pun 100. Okay, result kita tak tahu. Kita tunggu hari Jumaat. Yang ini baru dapat 2 data. Maksudnya kita baru dapat 2 position. 2 data lah, 2 data. Kalau minggu ni kita ada masukkan 4, 4 data. Okay? Time frame semua sekali dia set sendiri. PM kat Telegram, PM kat Telegram. Nanti saya forwardkan dia punya tu. Lepas webinar lepas webinar PM siapa yang nak nanti saya sharekan. Okey. Letak disclaimer. EA tu bukannya daripada SM, bukannya daripada instructor lah, bukan sebagai instructor Saya bagi atas kapasiti diri sendiri je, saja-saja. Okey, saya saja je nak berapa lah nak cakap, beramal jariah ke. Okey, beramal jariah lah kot. Macam kawan-kawan baik untuk scam orang scam orang lah. Alright, so korang try dulu apa setting yang best, yang korang selesa, tak nak high risk sangat ke, nak biasa-biasa je ke, berapa capital dia, capital yang sesuai. Macam tu saya setkan untuk $100. Ni kat sini ada dia punya tu capital. Letaklah kat sini. Capital. Ni capital yang saya recommendkan kat situ adalah 100 USD. Okay, ni kalau 100 USD dia bergantung pada pair. Kalau GBP pair macam GBP AUD, kadang-kadang kita kena rendahkan. So korang kena main-main dulu. Okay, for education. Boleh juga untuk education sebab macam ni. Kita ada dalam trading, kita ada 2. Kita ada manual trading dan juga automate. Okay, Sunbi, kita ada 2. So, ada yang cakap, kalau kita trade manual, power. Kita trade automate, power. Kita bertidur pun boleh buat duit. Kalau kita ada EA, ada robot. Tak sebenarnya. Yang sebenarnya adalah macam mana kita tahu duit. GBP CAD yang saya masukkan, ni contoh lah minggu ni. GBP AUD, hit stop loss, habis. Bukan hit stop loss lah, maksudnya habis semua sekali $100. Minggu depan minggu depan pula. Satu lagi pair pun Euro GBP habis juga. So, semua sekali tu akan menunjukkan robot ni tak bagus, tak boleh pun perform. So kita jangan pakai dia. Alright. Lama tak dengar webinar Excel dan EA ni ada dalam grup je. Dalam grup Excel ada dalam grup. EA tak boleh bagi dalam grup. Saya bagi untuk saja-saja je. Alright, korang boleh test, boleh main dan boleh tengok macam mana cara-cara nak rekodkan dia orang apa ni expectancy. Korang boleh buat macam ni. Okay, sekejap saya ajar lagi satu. Boleh buat macam ini. Contoh korang ada data. Okay, tekan Ctrl R. Okay, pilih webinar yang korang punya tadi. Okay, lepas tu bila korang nak test. Contoh kita test minggu lepas. Minggu lepas apa? Jun Jun. Minggu lepas. Okay, ni sekarang. Kita ada GBP CAD. Alright, so kita ambil setup. Ni saya tunjukkan macam mana korang dapat ni capital berapa korang pakai? 100. Short. Okay, kita letak long short. Okay, tapi nanti takut dia error nanti. Okay, ni contoh GBP CAD. So korang tekan start. So akan dapat gambaran dia. Mana dia? Baru nak jalan. So inilah yang akan korang panggil back test. Maksudnya korang rekodkan dulu untuk tengok benda ni berfungsi ke tak? Boleh buat duit ke tak? Ni pada minggu lepas punya setup. Okay. Inilah sebiji. Ni minggu lepas punya perjalanan. Yang ni kita rekodkan. Alright. Ni yang berjalan pada minggu lepas. So kita boleh tengok. Okay. Tu close dalam berapa dolar tu. Nanti kita tengok and the result
berapa minggu lepas punya hasil. Okay, ni dua setup kedua. PC minggu lepas non-stop. Kata PC baru. So memang saya non-stop. Okay, dekat dekat teknik yang saya gunakan untuk EA ni, apa yang saya gunakan adalah simple sahaja. Pertama, structure. Okay, dan yang kedua adalah penggunaan MACD, indicator. Ni yang saya cakap $2 close. So, last kali kita boleh tengok result kita. Pada minggu lepas, profit kita dapat semua sekali dalam $87. Tapi sebab ini, ingat kenapa saya tak dapat $87 minggu lepas? Dapat dalam berapa puluh dolar je. Ini disebabkan, ingat, spread kita pada waktu live. Faham? Waktu live dia kembang kuncup. Kita punya spread. That's why saya recommendkan forward test. Bila kita test ini kita test, back test. Sepatutnya kita dapat profit $87 untuk minggu lepas. Tapi saya dapat hanya $60 lebih. $60. Disebabkan spread dia. Spread kembang kuncup. Itulah yang back test tak ada. Okay? Widening, spread widening, dia turun balik, dia bergerak-gerak. Forward test account real. Janganlah forward test account real. Korang ada account demo. So boleh test account demo. Tengok benda tu boleh perform ke tak. Okay? Kalau dia tak perform, jangan pakai. Spread live berubah-ubah. Betul, spread live berubah-ubah. Tu yang korang tengok kat sini. Sekejap saya tak buka yang ni Spread. Tengok, bergerak-gerak spread dia. Itulah yang akan mempengaruhi performance. Slippage ada, itu yang akan mempengaruhi performance kita. Okay? EA ni pakai VPS ke PC sendiri? Saya pakai PC sendiri je. Alright. Boleh jom kita nanti PM tepi. Siapa yang nak lah. Tak nak, tak apa. Sebab ini bukannya ada dalam kos. Maksudnya dalam kos untuk topik ni tak ada. Ini saya bagi secara bagi apa suka-suka suka-suka lah kot. Okay, Zul, boleh Zul. Nanti boleh PM. Alright, gula-gula boleh lah. Siapa nak belajar, nak tengok performance, tengok sebenarnya EA ni boleh buat duit ke tak, pakai, tak kisah. Alright. Yang penting kita pantau dia. Okay. Kita ada berapa slide ya? 11 slide dia. Kita masuk dulu. Kita ada tu, pasal kita sambung balik. Ingat itu bukannya atas kapasiti SM instructor, bukan atas kapasiti education under SM. Alright? Itu betul-betul untuk saya, macam bagi untuk rakan-rakan, kawan-kawan punya bagi. Korang jangan letak harapan tinggi sangat. Jangan letak harapan tinggi sangat. Itu bagi saya saja. Tengok dulu, dia orang boleh pakai ke tak. Bukan official, betul. Okay, update dulu. Untuk fan Man U sahaja. Boleh juga Fan Liverpool kita kick. Bagus idea tu. Okay, jom kita masuk topik kita. Topik kita pada hari ni. For training purpose only. Okay, Sunbi. Berbalik kepada for training purpose. Kalau siapa yang rasa untuk training, untuk kita berlatih ataupun senang cerita boleh gunakan untuk training juga. Mungkin satu hari nanti kita akan dapat ilmu tentang automate trading. So boleh belajar lah. Okay. Tapi kalau nak belajar betul-betul cara membuat dia, tak ada masalah. Korang boleh belajar, boleh start Google, YouTube. Tapi language dia agak macam pening sikit lah. Siapa ada background C++, ada background programming, mungkin senang. Okay, Sanbi? Itu kita boleh nak tengok performance. Macam mana kita nak check, macam mana kita nak backtest. Boleh. Okay? Boleh, Sanbi? Ada apa-apa soalan untuk pasal EA?
Excel baru update dah share belum? Nanti save dulu lepas tu baru update baru share kot nanti lepas webinar. Sambi okey Sambi? Okey. Jom. Alright. Okey, berbalik pada pasal EA. Korang tahu tak apa yang korang trade tu belum masuk trade idea. Okey, jom kita masuk trade idea. Betul. Kita belum masuk trade idea. Okey. Untuk minggu lepas, alamak saya tak paste lagi dalam ni Sekejap, desktop ada tak? Mana desktop Oh, boleh pangkal ke bawah. Okey, jap nampak yang ni weekly, saya tak update lagi. Okey, ni weekly. So, okey. Dan satu lagi monthly. Alright. So ini tengok monthly dan weekly. So korang update dekat sini. Untuk minggu ni. Untuk minggu baru ni, minggu ke pertama Julai. Saya copy sini. So ni delete. Ya Allah. Maaf tak biasa dengan ni. So ni copy. Buang semua. Alright. So mana tadi? Chef AUD Euro New Zealand untuk weekly. Chef Euro AUD New Zealand. Betul tak? Okay. CAT JPY GBP USD. CAT JPY GBP dan juga USD. Okay. Monthly pula. Monthly sebelah kanan. New Zealand AUD Canada Euro. New Zealand AUD Canada dan juga Euro. Okay, ni sebalik dia USD JPY GBP Chef Chef, betul tak? Chef. Okay. Alright. So ini kita ada. So banyak peluang kita. Kejap, saya kosongkan dulu. Kosongkan dia punya chat dulu. Power tak Windows. Boleh lah. New Zealand. Kita nampak New Zealand. Apa lagi Euro AUD. Okay, ni kita letak hijau. So kita nak sell USD, JPY, GBP. Okay. Merah. Alright. Boleh? Okay, so kita ada New Zealand, AUD, Euro. Okay. Sell JPY, USD, lagi GBP. Okay. Untuk minggu ke-1 Julai. Okey, korang boleh padankan. Padankan GBP NZD, sell AUD USD, boleh cari peluang untuk buy. Okey, Euro JPY, boleh cari peluang untuk buy. Padankan. Cuma untuk JPY dan USD ni, apa orang cakap dia dah sampai, kalau dia jatuh tu, dia dah sampai kat bawah sangat. Dia dah sampai kalau JPY tu kalau dia naik dia dah sampai resistant. USD pun sama. Dia jatuh
mungkin dia dah sampai support. Kemungkinan boleh berpusing, boleh ni kita letak sini. Allah. Ni korang letak bintang. Maksudnya hati-hatilah. Sebab kalau tengok kan USD punya pair, USD saya tak buka Okay. Kebanyakan pair-pair USD, kita tengok USD CAD. Dia dah sampai ke bawah ke kawasan support dan kemungkinan dia boleh bounce naik balik. Okay. Kemungkinan dia turun pun boleh juga. Alright, faham So itu dia. NZD USD. Contoh, dia dah naik, dah sampai ke kawasan resistance dah. Dah sampai ke persimpangan. Zuli kata sampai ke persimpangan. Tu untuk USD So korang boleh take note, hati-hati untuk siapa nak sell USD lagi ataupun nak sell JPY. Okay? Tu yang saya letak dia bintang. Kalau nak padankan dengan GBP, GBP NZD ke, GBP AUD ke, Euro GBP. Yang tu that's why saya masukkan GBP AUD, Euro GBP. Okay? Tu yang saya masukkan Euro GBP dan juga GBP AUD. GBP NZD pun korang nak masukkan terpulang. Tapi ingat GBP AUD volatility dia tinggi, GBP NZD pun tinggi juga volatility dia. Okey. Dah untuk tu saya save dulu, nanti saya forwardkan. Okey, jom kita masuk kepada subjek kita Topik kita pada hari ini adalah mengenai dengan trend, apa itu trend, arah trend, keputusan dagangan. Senang je benda ni. Okey. Arah pergerakan pasaran, pasaran tidak bergerak dalam straight line. Dia bergerak dalam zigzag. Sekejap dia turun, sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia naik. Itu yang panggil kalau dalam elite wave ada impulse dan juga ada korektif. Okey, pergerakan harga terbahagi pada 3 arah, menaik, menurun dan mendatar. Kalau dalam Bloomberg, Bloomberg ada letak pattern baru. Bull market, bear market dan satu lagi kangaroo. Okey, kangaroo stand untuk mendatar. Market dalam keadaan sideways. Kangaroo market. Tak, bukan kangaroo. Bukan sideways. Bukan sideways Kangaroo ni maksudnya ada 4 lah. Mendatar ni dia slow dia ke kanan. Kalau kangaroo ni atas bawah dia gila. Okey? Ranging sideways betul. Ranging dengan sideways sama. Alright, ranging. Kejap saya tunjukkan contoh lah. Jongkan jongkit. Ni. Kita tunjuk contoh Tengok H1. Ya apa semak besar kan mana ikut. Okey. Market dia bukan sideways tau. Dia atas bawah ekstrim yang gila-gila punya. USD CAD dekat-dekat. So kita ambil yang jauh. Kita ambil AUD, JPY. Betul-betul kepada sentiment market. Alright. Ni korang boleh tengok. Dia naik. Macam minggu ni nak trending. Lepas tu tak nak lah trending, dia turun. Lepas tu dia tak nak lah, dia duduk sideways kejap. Lepas tu dia dalam keadaan volatility yang agak tinggi. Okay. Tengok bawah sini, kita tengok daripada paling bawah sini. Paling bawah. Macam mana nak tu kalau dekat cursor kita boleh tengah tu. Okey. 744 pip daripada paling bawah sampai ke atas sini. Okey. Yang ni kita tengok macam sideways ni. Kita tengok berapa pip. 300 pip. Macam pergerakan naik sekejap. Lepas tu dia turun. Dia turun pun hampir kepada 100% turun. Lebih kurang 200 pip dia turun. Okey. Dan lepas tu dia naik balik. Tengok. Market betul-betul dia dalam keadaan yang tak normal. 600 pip lagi naik. Daripada bawah ni sampai ke sini 700 pip. Daripada sekarang ni sampai ke ni 700 pip. Lepas dia dah naik, dia turun separuh dalam 300 pip rasanya.
400 pip. So nampak tak market dalam keadaan yang betul-betul gila lah. Ha. Gila punya market. Atas bawah, atas bawah. Untuk hold position amat-amat kurang sesuai. Okay. Dia paling-paling pun short term swing. Paling jauh pun short term swing. 400 pip berapa point? 4,000. Okay. 4,000 point. Market kena COVID. Dia kurang ajar. Alright. Tu dia. AUD JPY kalau korang boleh lihat kepada betul-betul dia akan sensitif kepada sentimen pasaran pada ketika ini. Ada yang gelar dia sebagai sebagai COVID pair. Okay? COVID pair. AUD JPY. Apabila COVID spike, benda ni terjun. Orang dah tak pandang COVID, benda ni terbang. Okay? Market kurang upaya. Ni. AUD JPY betul-betul agak amat sensitif kepada benda ni. Korang boleh take note. Okay? Jom kita sambung balik. Senang senang cerita kalau boleh kita tambah 5. Kangaroo. Dia melompat. 5 pula 4. Menaik, menurun, mendatar dan tu. Kalau mendatar dia boring je lah. Ada sideway gitu, dia halus-halus. Kalau tu kangaroo. Okay? Satu lagi. Bull bear dan juga atas bawah yang meroyan tinggi. Okey, yang ni ni untuk kita kenal pasti market tengah trending macam ni je. Ada puncak, ada 2 biji puncak, ada 2 biji dasar, price break ke atas, okey menaik. Senang. Price naik sampai ke atas sini, lepas tu price menurun. Okey, simple. Okey? Ni menaik. Okey, tips dia macam mana kita nak tahu market tu menaik ke menurun. Okey, Zuli pernah ajar kot benda ni. Okey, kita buangkan semua. Okey. Hype mark on bar. Okey. Contoh korang letak paling kecil ni, scroll out, zoom out paling kecil. Okey, dan contoh daripada sini sampai ke sini macam mana korang nak identify dia dalam keadaan uptrend. Okey, yang pertama adalah tengok ni dasar dan puncak. Tu yang korang lukis. Ambil pen, sambungkan contoh sini kan. Naik ke atas, lepas tu dia turun. Lepas tu dia break yang atas sebelah sini, dia break ke atas. Okey, itu kita kenal pasti. Ini dah dalam keadaan uptrend. Okey, lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik. Dia belum break high yang sebelum ni. Apabila dia belum break high sebelum ni, kita identify dia masih lagi dalam keadaan tak ada arah. Okey, sebab dia tak break yang previous high. Okey, lepas tu dia turun. Dia turun, dia break yang bawah ni. Okey, kita nampak ini kemungkinan ada potensi untuk dia ke bawah. Selagi dia tak break yang sini, kita anggap dia ada potensi untuk dia break ke bawah. Okey, tetapi apabila dia break terus ke atas, okey, kita letakkan dia sebagai ini dah nampak dia untuk ke atas dan dia turun sikit, tak melepasi bawah ni, bermaksud trend untuk menaik tu semakin tinggi. Alright, kita tengok di ke atas sini. Tengok dia break sebelum. Bila dia break sebelum, trend masih lagi menaik dan dia turun, gagal break yang ini, kita cakap ini belum apa kata ni jelas dia masih lagi dalam keadaan trending menaik. Okey. Yang ini tak break atas, yang ini dia turun, dia tak break bawah. Okey, ini market dalam keadaan sideways. Okey, keadaan ni dalam keadaan sideways. Apabila dia break dia ke atas, okey, sideways dah break out dan kemungkinan besar dia akan meneruskan perjalanan ke atas. Alright. Dan seterusnya kita nampak dan makin sampai ke atas dan pada ketika ni market menurun dan kita lihat tak lepas bawah, naik ke atas, tak lepas ke bawah lagi, tak lepas atas dan senang cerita pada ketika ni market dalam keadaan sideways. Faham high low high low high low kita main yang itu. Benda simple. Itu yang akan menentukan apa view kita. Kalau AUD JPY ni semasa di time frame H1
kita nampak dia dalam keadaan menaik. Okey? Tu view kita. Inilah view kita. Kita tengok macam itu. Scroll scroll up, zoom out dan kita tengok apa dia, arah dia ke mana. Okey? Dan kita teruskan menurun, ada dasar sama juga, dan ini kita panggil sebagai downtrend ataupun bear market. Okey, dan yang ini adalah dalam keadaan mendatar, sideways, ranging. Okey. Ni ranging. Tak berjaya lepas puncak satu, tak berjaya dasar tu dia tak break. So ini dalam keadaan ranging. Yang ini sideways. Ni jelas lah kita nampak dia sideways. Tetapi kalau sekejap dia naik ke atas, sekejap dia turun ke bawah, itu kangaroo. Okey? Baru punya kangaroo. Dia meliar, dia tak ada arah. Sekejap atas, betul-betul random. Ingat, benda ni. Korang boleh teruskan berpegang kepada benda ni. Trend memang akan cenderung untuk meneruskan perjalanan berbanding dia bertukar arah. Okey? Trend dianggap sedang berlaku sehingga isyarat yang jelas menunjukkan ia telah bertukar. Trend adalah sahabat anda. Jangan sekali-kali melawan trend. Dengan mengikut trend di kerangka masa yang berbeza, pedagang dapat meningkatkan peluang untuk menghasilkan keuntungan. Senang cerita, tak payahlah lawan trend. Tapi kita kena kenal tahu trend tu apa. Dan apa time frame yang kita nak lihat. Jangan korang tengok trend dekat H4, lepas tu korang cakap alamak lambatnya trend ni bertukar. Sebab memang jenis suka lawan trend, kan? Lambatnya trend ni nak bertukar. So korang trade di lower time frame. Dan korang assume ini adalah trend. Tak ada masalah, betul trend, betul lah apa yang kita nampak di time frame tu. Cuma di lower time frame kita akan nampak perubahan dia kerap kali. Dekat M15 tu berapa kali tukar trend. Okey? Jangan sekali-kali melawan trend. Ni kalau saya dulu masa muda-muda memang suka lawan trend tapi tak perform. Follow trend mudah. Okey, apa yang kita boleh buat adalah yang ini keputusan dagangan. Kita tak buat apa-apa ketika market dalam keadaan sideways. Itu apa Avrami saja. Avrami saja dia kata market dalam keadaan sideways kita tak payah buat apa-apa. Kita tengok sahaja. Okey. Ketika market tengah trending menaik, kenapa trend ataupun market sekarang betul-betul optimis kepada V-shape recovery? Sebab diorang orang kata dah rugi banyak, dah rugi sebab hari tu COVID, dan diorang nak recover lah. That's why diorang letak mood dekat market tu, tak kisahlah apa jadi pun, mood dalam keadaan market dalam keadaan optimis, buy. Maksudnya recover tu dah tengah berlaku. Okey. Kita punya talk webinar apa kata? Webinar bila lah? Webinar special nanti pun tajuk pasal recovery kan. Okay. Virus campur ekonomi life along. Together. Itulah. Virus dengan ekonomi dia berkadar songsang. That's why agak susah tu. Dia berkadar songsang. Kita nak naikkan ekonomi, mati pun akan naik. Berkadar songsang ke? Berkadar langsung lah. Berkadar langsung. So, kita open ekonomi naik, virus pun naik. Tu yang jadi masalah tu. Kalau tak, rosak juga bisnes. Okey, berkadar terus. Berkadar terus. Tu yang berlaku sekarang dekat pasaran kita. Kerangka masa, tu yang kita setkan apa time frame yang kita nak follow. Kalau time frame rendah, follow time frame rendah, tak ada masalah. Tapi kita tahulah itu adalah untuk short term punya masa ataupun short term punya trend. Okey? Boleh? Ni yang kita boleh lihat setiap trend betul, semua betul. Contoh kita lihat dekat weekly uptrend. Dekat daily downtrend. Dekat
sejam sideways. Sama sekali betul. Tak ada masalah. Semua sekali betul. That's why apa time frame yang kita nak entry, apa time frame yang kita nak lihat trend. Tu kita setkan lah. Yang tu wajib lah set. Yang itu kita kena set kan. Korang kena buat 2 time frame. Dalam membuat analisis kena letak 2 time frame. Satu sebagai primary time frame untuk kita lihat trend. Dan satu lagi adalah entry time frame untuk kita lihat untuk kita gunakan teknik untuk entry. Untuk menggunakan risk reward. Okay, nak apply risk reward position size dekat situ. Boleh? Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Emas kadar terus ke songsang dengan saham untuk semasa, untuk sekarang. Sekarang sebelum ni lain. Kalau emas, apa yang kita nampak pattern dia adalah berkadar langsung. Faham? Dia berkadar langsung untuk saham. Sekarang buat masa sekarang. Okay? Sebab emas digunakan sebagai hedging tool. Kalau contohnya saham diorang tergolek disebabkan isu-isu negatif, emas terus mendaki dengan bergembira. Tu yang diorang punya view terhadap emas. Senang ceritalah. Senang cerita. Emas akan jatuh. Ni berani nak cakap. Emas akan jatuh bila jumpa vaksin. Okay. Selagi tak jumpa vaksin ni, pantang turun. Tu je. Okay. Emas, tapi saya tak trade emas So, saya bagi kepada tu je lah, pandangan peribadi je lah. Maksudnya kalau tengok daripada technical, sentiment, untuk emas, dia turun, korang cari peluang buy saja. Okay. Gold is not an inflation hedge, but it is going up. Dia bukan untuk inflation hedge untuk currency, dia untuk saham. Okay. Sebab diorang market macam peserta ataupun trader, dia dah tahu. Kemungkinan besar kalau market jatuh lagi, gold tetap akan menaik. Okay. Gold is not inflation hedge. Betul lah tu. Ni Zuli share. Betul lah tu. Kita bukan untuk hedgekan dengan inflasi. Tapi kita hedgekan untuk protect kita punya investment, contoh dekat share tu. Dekat saham kita berlabur kat saham tu. Kalau saham tu jatuh, kita ada goal yang masih lagi dalam keadaan profit. Okay? Tu apa yang saya faham lah. Nanti try refer balik. Okay, ada apa-apa soalan? Tengok balik EA tu apa jadi. Inilah. Inilah boring. Inilah boring. Dia baru buy seketul. Lepas tu dia dah profit. Dia dah naik ke atas. Rasa macam nak close je. Sebab apa? Sebab dia tak akan ada entry ke atas ni dah. Selagi dia tak sampai TP ataupun dia tak close, selagi itulah aduh boring. Kan ada yang close ni manual ni yang. Okay. Sebab dia tak akan ada entry dah. Kalau dia turun bawah ni, okey lah. Biarkan tengok sampai TP tak. TP ada tak? Oh ada. Tu. Okay. TP ada. TP saya ukur volatility TP nampak lain macam kan. TP saya ukur volatility. Bermaksud kalau kat sini rasanya 3 kot. 3 ATR. 2 ATR, TP 3 ATR. Tu dia. Kenapa tak buy lagi? Macam ni. Okey, cantik, ada soalan mantap daripada Sanbi. Okey, Sanbi. Ni sekejap saya tunjukkan ni. Ni untuk trading flow Okey. Sanbi.
Bila kita buat satu sistem, sistem tu kita mesti kena ada flow. Mesti ada step by step. Okey, sebagai contoh, kita tak bagi trade idea lagi untuk hari ni. Sebagai contoh okey. Untuk yang saya tunjukkan contoh yang ini. Renko SNR. Alright. Kita tak bagi contoh lagi. So saya refresh kejap. Okey. Pair apa kita masuk? GBP AUD. GBP AUD Makinkan Renko. Okey, dan kita buka penuh. Okey. Sekarang apa yang kita ada adalah ada kawasan support. Kita tengok balik kejap saya merahkan dia. Okey, cuba tengok balik dekat sini. Dekat trading flow. Kita cari apa nak beli, apa nak jual. Kita dah ada belum? Kita nak beli New Zealand, AUD, Euro. Kita nak jual JPY, USD, GBP. Okey, kita dah ada. Alright. Next, kita nak buat apa? Cari the best pair. Apa yang kita rasa yang pair terbaik. Saya contoh, kita ambil GBP, AUD contoh. Right? Kita dah ada pair. Okay, step 1 dah selesai. Next, kita pergi step 2. Open Renko chart, draw top 3 support dan top 3 resistance. 1, 2, 3. Resistance kita dah ada. Support. Support kita ada di sini, di sini dan di sini. Okay, kita dah ada support. Kita ada 3 support dan 3 resistance. Dan next, apa yang kita nak buat adalah apa yang ada dalam kita punya planning. Kita nak cari correction. Ni cuma kat sini korang tambah ni sebab saya ambil image. So contoh kat sini ada tambah kat sini kat sini. Step 2, step 3. Step 3 kita cari correction pattern. Korang tambah. Step 3, step 3 correction pattern. Okay. Pattern. Yang pertama sama ada zigzag, sama ada flat, sama ada triangle. Ni. Step 3. Korang letak kat sini. Step 3. Okay. Lepas tu put alert dekat label-label support and resistance. Lepas tu kita tunggu je lah. Trigger alert dan kita entry. Lepas dah entry, kita punya susunan yang ini untuk webinar yang ini. Untuk manage, kita ada TP stop loss, kita tak buat apa-apa dan hari terakhir kita close position. Okay? Dan kita jom kita sambung yang ini. Kalau pattern yang saya gembira, yang saya gembira saya tunggu dia naik lah. Naik. Naik dengan gembira. Okay? Tu. Ni, dia naik buat benda ni barulah gembira. Kalau tak gembira. Okay, tu untuk GBP AUD. Alright. Tu GBP AUD dan kita ada banyak pair yang kita boleh masukkan. Next adalah GBP NZD. Okay, GBP NZD pun saya tunggu benda yang sama. Kita buat yang sama juga, Renko. Kita ada kat atas sini. Atas sini. Dan atas sini. Okay. Dan kita punya support. Bawah sini satu. Bawah sini. Dan juga bawah sini. Okay, kita dah ada support dan juga tu kita nak cari peluang untuk sell.
So, pattern apa yang kita akan nampak dekat sini? Apa pattern yang kita nampak? Macam harga sekarang dah kat bawah, dah break bawah ni. So, apa yang kita boleh buat adalah kita tunggu benda yang sama. Kita membuat benda alah ni. Okay? Dia buat benda alah ni baru menarik untuk kita cari peluang sell. Okay, next. Apa? AUD USD AUD. Kita tengok Euro JPY ya. Alah. Euro JPY korang baru terlepas. Kurang Kita lah semua. Ni Ni ada bentuk triangle. Okay. Apa panggil? Ascending. Ascending triangle. Flat tu. Bentuk flat triangle. Apa tu? Flat. Bentuk triangle. Ni. Tiga, 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 tiga. So, apa yang kita nampak? Dia nak ke atas. Dia breakout dekat atas. GN, GA sifat. Sama. Alright, Euro JPY kita dah terlepas daripada triangle ni. Dia naik ke atas. Okay, so untuk Euro JPY, kalau Euro JPY kita cari peluang untuk sell untuk buy. Ni kita punya resistance, 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 support, support dan support bawah sini. Kita cari peluang untuk buy. Nak tunggu buy, tunggulah dia turun. Kalau ada bentuk ni, dia break kan? Dah break kan? Okay, cantik. Kalau dah break, cantik. So, kita tunggu benda ni berlaku. Okay? Dia buat benda tu, okay lah. Itu kawasan yang kita nak. So, next. Apa dia? Apa lagi tadi? Saya masuk Euro GBP Saya masuk Euro GBP. Euro GBP apa? Buy. Euro GBP buy. Okay, tak apa. Kita markingkan dulu resistance, support. Apa pasal? Okay. Kita ada support di situ. Dan kita ada resistance di atas sini. Okay. Dan atas sekali. Kita ada macam tu punya bentuk. So, untuk semasa kita tunggu je lah. Kalau ada retracement berlaku. Okay. Kalau dia buat correction, barulah kita boleh check peluang untuk buy. Tu untuk Euro GBP. Apa lagi JPY ada. Chef. AUD Chef. AUD Chef. AUD Chef kita cari peluang. Okay. Cantik korang. AUD Chef kita ada bentuk pun tak ada. Tak boleh masuk Fibo. EG tunggu reversal 50. Tak, kita tak jumpa, tak nampak bentuk. Kita kan berdasarkan bentuk, bukan tak berdasarkan Fibo retrace. Kita berdasarkan bentuk, pattern. Okay, ni kita ada AUD Chef, kita cek peluang untuk buy. Okay. Ni kita nampak macam ada triangle. Okay. Triangle apa dia punya formula? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Alright. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So, kita dah ada cari level. Sekarang kita cari level pula. Kita dah ada bentuk. 1, 2. Banyaknya. Mana bawah sini? 3. Alright. So, kita punya resistance. Okay. So, kita ada. Ni.
kawasan paling terdekat adalah di kawasan sini. Dan kita boleh markingkan ni long position. Okay, long position. Kita target atas sini untuk AUD chef. So, ni kita ada dekat bawah ni. Nak buat ni pakai yang free ke berbayar? Kat investing free je Zul. Kau boleh masukkan penuh. Boleh masukkan penuh dekat chart ni tak bayar tu pun. Ni semua sekali save. Daripada bila ni? Daripada bulan 10. Semua sekali ada. Kejap ada yang hilang tak. Semua ada. Semua ada daripada bulan 10. So benda ni semua sekali dia save. So senang kerja. Apa kita punya rekod sama je save. Okay, apa yang saya nampak kat sini triangle. So sampai ke bawah sini, kita tunggu cek peluang untuk buy. Okay, letak stop loss sama benda bagai, dah selesai masalah. Okay, boleh? Di Indonesia investing.com kena ban, mesti open pakai VPN. Okay, Sanbi kena open pakai VPN tu saya tak SM ada VPN dia. Boleh try tu. Try minta dengan SM VPN. Maksudnya deposit certain account dah boleh pakai. Pakai VPN. Boleh kot. Alright. Masuk Fibo. Kita boleh buat projection lah. Ni kalau dah triangle nak Fibo apa lagi ni? Ni triangle lah ni. Kita Fibo apa lagi? Dah sampai ke kawasan dia. Ada trend line ni. So kita berpandukan daripada triangle ni. So simple. Okay? Ada apa soalan lagi? Okay. Bukan signal. Tu hanya tunjuk lukis-lukis. Okay, dah. So siapa-siapa yang nak boleh PM. Siapa yang tak nak tak apa. Alright, boleh PM dan PM Telegram Dan kita akan berjumpa esok pada hari Selasa. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat malam. Okay Zul, thank you. Sanbi, thank you. Fazli, thank you. Bat, thank you Bat. Ramzam, thank you. Dan kita akan berjumpa lagi pada esok. Okay, syukur Ahmad Shah. Dungat.